我们低头祷告， Mari kita berdoa. 请胡信长老带领祷告。 亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美主，在主的清晨仍旧给我们有生命气息，有美好的机会来到主的面前来敬拜侍奉主。主啊，这时候我们要聆听你的话语，求圣灵安静我们的心，赐给我们受教的耳朵、受教的心，好让我们能够明白你所要对我们讲的每一句真理。我们恭敬把你的仆人再一次仰望，求主恩高赐福，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。 我们有好几个月的时间思想一个大哲学家康德跟基督教的关系。 Kita mempunyai beberapa waktu, beberapa bulan lamanya untuk membicarakan pemikiran daripada teolog ataupun filsuf yang besar. filsuf dan teolog yang besar. 他不是神学家， Okay. 康德完全不是神学家。 Yaitu filsuf yang besar, yaitu Kant. 那么他把整个历史上有关于对上帝存在的证明做了很严格的讨论。 Dan dia memberikan banyak sekali diskusi secara ketat tentang pembuktian terhadap keberadaan Allah. 最后他决定认为没有办法用理性去明白上帝的存在。 Kemudian dia memutuskan bahwa tidak bisa dengan cara memakai rasio untuk membuktikan keberadaan Allah 所以 itu. 人类对上帝的存在的证明都是结果完全空的。 Semua pembuktian manusia tentang keberadaan Allah itu akhirnya terbukti kosong belaka. 包括第一因的理论， Termasuk dengan teori tentang penyebab pergerakan pertama. 包括宇宙论， Termasuk dengan cosmological 包 argument. 括目的论， Termasuk dengan teleological 他认为 argument. 都是不可行的。 Itu semua tidak bisa dilaksanakan. 虽然人以为这些事情可以证明有一位上帝的存在， Meskipun manusia mengira bahwa semuanya ini bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. 但是他认为所谓存在的上帝，你怎么证明是创造万有的上帝呢？ Tetapi dia menganggap bahwa semua pembuktian keberadaan Allah itu bagaimanakah kita bisa membuktikan bahwa itu adalah Allah yang menciptakan? 你又怎么认为这一位创造的上帝就是基督教的上帝呢？ Dan bagaimana pula kita bisa membuktikan bahwa Allah yang menciptakan ini adalah Allahnya kekristenan? 像康德这种思想是很深入、很完整，但是很可怕的思想。 Pemikiran yang dimiliki oleh Kant yang begitu mendalam dan begitu lengkap ini sebenarnya itu juga sangatlah mengerikan. 为什么？ Mengapa demikian? 因为他有一些漏洞，他自己没有发现的。 Karena ada sebagian hal yang merupakan sisi kelemahan dia yang dia tidak menyadarinya. 那我今天早上就要跟大家做结论的时候， Dan pagi ini ketika saya memikirkan untuk membuat kesimpulan kepada Bapak 我 Ibu, 要提出他的最大的缺点是在哪里。 saya mau mengangkat di manakah kelemahan yang terbesar yang dia miliki. 当然有很多人会认为，唐牧师这样做是太大胆了。 Sebenarnya memang banyak orang yang menganggap pendeta Stephen Tong melakukan hal seperti ini itu terlalu berani. 因为基督教怎么可能对大哲学家有这么大的评论呢？ Karena bagaimanakah mungkin di dalam kekristenan mempunyai penilaian yang begitu besar terhadap seorang filsuf yang begitu besar. 这就是归正信仰的责任。 Tetapi inilah iman kepercayaan dari Reform. 当人以罪人的身份来评论上帝的时候， Ini tanggung jawab daripada Reform ketika manusia menilai tentang Tuhan. 无论他多么厉害，他不过是从罪人的身份做出发点。 Seberapa hebatnya pun dia hanyalah memulainya dari status posisi sebagai seorang yang berdosa. 而神最明白世人犯罪的时候一切的状况。 Tetapi Allah yang paling mengerti keadaan daripada manusia yang berdosa 当 ini. 上帝的道像 X 光照亮人内心心肠肺腑所传的一切， Firman Tuhan itu seperti sinar X yang menembus kepada hati dan batin daripada 那 manusia. 么我们就应当知道，世界哲学在最大的可能性里面所产生的不可能性是什么？ Oleh karena itu kita pun haruslah mengerti bahwa apakah ketidakmungkinan yang bisa dimengerti dari dunia filsafat 当 dunia 然 ini. 我们这个责任是很大很大的， Memanglah tanggung jawab yang kita miliki itu sangat amat besar 这个困难也是很大很大的。 dan kesulitannya pun sangat amat besar. 上帝的道隐藏的可能性是
更大更大的。 Tetapi kemungkinan yang terselubung di dalam firman Tuhan itu pun terlalu amat besar pula. 所以归正神修、归正信仰教会，不怕任何世人对基督教、对圣经的攻击。 Oleh karena itu teologi reform ataupun gereja reform itu tidaklah takut terhadap serangan daripada dunia terhadap gereja. 像大卫不怕歌利亚对他的挑战一样的。 Seperti halnya Daud tidak takut kepada tantangan yang Goliat berikan kepada dia. 歌利亚说：“我要把你置于死地。” Dan Goliat mengatakan, aku akan membunuh engkau. 但是大卫说：“你这个没有受割礼的人，你怎么敢对上帝这么大胆呢？” Tetapi Daud menjawab, engkau yang tidak bersunat ini, bagaimanakah engkau begitu berani menghadapi orang yang takut kepada 所以 Tuhan? 说，最后歌利亚的失败，不是因为大卫有更强的武器， Pada akhirnya kegagalan daripada Goliat itu bukan karena Daud memiliki persenjataan yang lebih hebat. 但是大卫凭着上帝的智慧跟能力，找到了歌利亚最大的缺点的地方，一块石头就打进他脑的那个血洞的中间。 Tetapi sebaliknya Daud bersandar kepada hikmat dan kekuasaan daripada Tuhan. Dia menemui kelemahan daripada Goliat, yaitu titik matahari di kepalanya itu. 我从年轻的时候就在上帝面前立志，找出所有反对上帝的人，他们生命中间的缺点是什么。 Dari sejak mula saya terus memperhatikan untuk mencari di manakah kelemahan orang-orang yang menentang kepada Tuhan itu. 所以这个教会的讲台比任何一个讲台更勇敢批判世界伟大的思想家。 Oleh karena itu gereja ini, mimbar daripada gereja ini jauh lebih berani daripada mimbar gereja manapun untuk menghadapi semua kritikan penolakan daripada siapapun. 你们在这里参加聚会的人，不知道也不管你到底明白我们讲的严重到什么地步。 Kalian yang ikut kebaktian di dalam tempat ini tidak mengetahui dan juga tidak ingin mengetahui di manakah tingkat keseriusan dan keketatan yang kita sampaikan. 那我可以说，你已经听到了整个世界历史中间对基督教评判所应当得到的结论是什么？ Tetapi saya boleh katakan bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan apakah kesimpulan yang dihadapi daripada penentangan daripada dunia terhadap kekristenan itu. 康德说：“你们基督徒没有办法证明所谓的上帝存在的论证能够得到的上帝，因为你们不能证明那就是你们的上帝。” Kan mengatakan kalian daripada semua pembuktian keberadaan Allah itu, kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Allah yang kalian sembah. 所以很多人认为康德把基督教打下去了。 Oleh karena itu banyak orang menganggap bahwa Kant telah menggugurkan semua iman kekristenan. 基督教在他的面前是毫无办法反抗或者招架的。 Di hadapan dia, kekristenan sama sekali tidak bisa menghindar, tidak bisa melindungi diri ataupun menentang. Kristen tidak bisa menangkis serangan daripada kan. 那么基督教完了吗？ Lalu apakah dengan demikian kekristenan itu habis? 很多人以为从此以后基督教爬不起来了， Banyak orang menganggap bahwa sejak saat itu maka kekristenan tidak bisa bangkit lagi. 但是很多人不知道，在归正神修的信仰系统里面，上帝的道给我们一些武器是大得不得了的。 Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam sistematika teologi reform itu firman Tuhan memberikan kepada kita satu persenjataan yang jauh lebih hebat daripada semuanya. 经过280年以后， Maka setelah lewat 280 tahun, 基督教反不走归正路线的信仰都摇摇欲坠。 setiap iman kekristenan yang tidak menganut teologi reform itu pasti rapuh dan mudah 我 digugurkan. 们却可以勇敢向前一直走， Tetapi saya dengan berani untuk terus maju ke 因为 depan. 倒下去的不是大卫，是歌利亚。 Karena yang jatuh itu bukanlah Daud, tetapi sebaliknya adalah 那 Goliat. 么今天我们要讲这个康德最大的失败跟他的弱点在哪里呢？ Hari ini yang akan kita bicarakan adalah di manakah kegagalan terbesar ataupun kelemahan terbesar daripada Kant. 我们都已经听过了，
康德还是相信上帝是存在的。 Kita semua sudah mendengarkan bahwa Kant memang masih percaya bahwa Allah itu 那 ada. 既然他能证明所有的论证都是不可靠的， Dan kalau dia sudah bisa membuktikan bahwa semua argumen yang lain itu tidak bisa 为 diandalkan. 什么康德自己还是要相信上帝存在呢？ Tetapi mengapakah Kant sendiri masih mau percaya bahwa Allah itu ada? 因为有个最大的问题，他没有办法解决。 Karena ada satu masalah terbesar yang tidak bisa dia selesaikan. 为什么每一个人内心深处都有一个最高的命令，吩咐我们要行善？ Yaitu mengapa di dalam hati setiap orang ada satu perintah yang terbesar yang memerintahkan kita harus melakukan kebajikan tertinggi， tertinggi. 那最高的命令哪里来的呢？ Dari manakah datangnya perintah yang tertinggi itu? 你要行善， Engkau harus melakukan kebaikan. 你要做好人， Engkau harus menjadi orang yang baik. 你不可以不负责任， Engkau tidak boleh tidak bertanggung 你 jawab. 不可以做糊涂人， Engkau tidak boleh menjadi manusia sembrono. 你不可以违背道德良心的吩咐。 Engkau tidak boleh melanggar perintah daripada Ah. hati nurani ataupun moralitas. 现在问题来了， Sekarang datanglah masalah 什 itu. 么叫做道德良心？ Apakah yang dimaksudkan dengan hati nurani yang 我 bermoral? 心里面有一个吩咐， Di dalam hati kita ada satu perintah. 我心里面有一个命令， Di dalam hati kita ada satu perintah. 你做人一定要行善。 Sebagai manusia engkau harus melakukan 而且 kebajikan. 这个命令是比什么命令都更高的， Dan perintah ini lebih tinggi daripada perintah apapun. 谁的话他都不听， Perintah siapapun dia tidak dengar. 没有一个人可以拦阻这个命令。 Tidak seorang pun yang bisa menghalangi perintah 每 ini. 个国家都有君王， Setiap negara ada raja. 或者国王没有办法拦阻人心中对我们的吩咐。 Tetapi raja pun tidak bisa menghalangi perintah yang perintah yang dari hati kita 你 itu. 把那个声音跟国王的地位做比较的时候， Ketika kita memperbandingkan suara itu dengan posisi daripada sang raja, 所谓王到底是谁？ siapakah raja itu pada 他 akhirnya kita akan 不 mendapatkan? 过是一个人， Mereka hanyalah satu orang 而且王也是有错失的人， dan raja juga adalah seorang manusia yang bersalah. 王是不道德的人， Raja juga adalah seorang yang tidak bermoral. 王是会犯罪的人。 Raja adalah seorang yang bisa berbuat dosa. 当王犯罪的时候， Ketika raja berdosa, 他也是正在违背那个命令。 dia juga sedang melanggar perintah itu. 所以呢，这个世界是同样的情形， Maka dunia ini keadaannya itu sama. 每一个人都在罪恶中间， Setiap orang berada di dalam dosa. 每一个人都在不道德中间， Setiap orang berada dalam hal yang tidak 啊， bermoral. 每一个人都在没有觉悟到自己怎样败坏的状 Dan, 况中 dan 间。 setiap orang dapat mereka tidak menyadari kebobrokan kerusakan 那么这个 mereka. 世界还有盼望吗？ Lalu masihkah berpengharapan dunia ini? 如果世界上的每一个人都能遵行内心那个最高的命令所给我们的吩咐， Jikalau setiap manusia dalam dunia ini bisa menuruti perintah yang tertinggi yang diberikan dari hati kita itu, 人类之间的罪恶就减少了。 maka dosa di antara kehidupan manusia pun akan berkurang. 所以社会真正的盼望就是那个命令要怎么行出来。 Oleh karena pengharapan dari masyarakat yang sesungguhnya adalah bagaimanakah melaksanakan perintah itu. 你今天看苏联、乌克兰， Hari ini saudara melihat Rusia dan 你 Ukraina, 今天看以色列、巴勒斯坦， saudara melihat Israel dan 你 Palestina, 今天看中国、美国， hari ini saudara melihat Tiongkok dan Amerika, 全部的状况都是一样的。 semua keadaannya itu 什么 sama. 状况呢？ Keadaan apakah itu? 人都以为自己最好， Manusia senantiasa menganggap dirinya yang terbaik. 人都以为自己比别人好。 Manusia selalu menganggap dirinya lebih baik dari yang 如 lain. 果人际之间发生困难， Jikalau hubungan antar manusia ada kesulitan, 错误不可能在我这边， kesalahan itu tidak mungkin ada pada diri 错一 saya. 定在另外一方。 Kesalahan pasti ada di pihak yang lain. 这样的事情，康德所提出来的都是每个社会、每个阶层、每个时代的困难。 Dalam hal ini yang diungkapkan oleh Kant itu cocok sekali dengan kesulitan yang dihadapi oleh setiap zaman. 那么康德既然知道那最高的命令、道德良心对人的吩咐是存在的， Dan kalau Kant itu menyadari bahwa perintah yang tertinggi yang berkaitan dengan nurani dan moralitas itu ada, 他问的问题， maka pertanyaan yang dia mau ajukan, 这一个道德良心所发出来的命令
是谁放在里面的？ Perintah dari hati nurani yang bermoral ini, siapakah yang menaruh di dalam hati itu? 没有这个东西，人的社会还能存在吗？ Kalau tidak ada perintah ini, apakah masyarakat di dalam dunia ini masih bisa ada? 那人的存在是根据这个的存在。 Keberadaan manusia itu berdasarkan kepada 那 keberadaan 么 ini. 这个存在是什么存在呢？ Lalu keberadaan apakah itu? 他被逼到一个不能再躲避的地步。 Dan dia dipojokkan, dipaksa pada satu posisi di mana dia tidak lagi bisa berkelit. 他承认一切论上帝存在的证据都不可靠。 Maka dia mengakui bahwa segala argumen yang membuktikan tentang keberadaan Allah itu tidaklah bisa diandalkan. 对于无上命令产生道德责任，对人的吩咐的这件事情，我们不能逃避。 Dia mengatakan kita tidak bisa melarikan diri dari perintah yang tertinggi yang berikan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia. 康德承认人类历史最后一个提出上帝存在证明的大哲学家。 Oleh karena itu di dalam sejarah manusia, Kant adalah satu orang yang terakhir yang mengatakan tentang argumen tentang keberadaan Allah itu. 那你问康德说：“你信上帝存在吗 Lalu kalau kita bertanya kepada Kant, apakah engkau percaya keberadaan Allah?？” 康德可以这样说：“我不得不定不信上帝是存在的。 Kant mungkin akan mengatakan saya terpaksa percaya bahwa Allah itu ada. ” 那你问康德：“你能证明上帝存在吗 Kalau kita tanya lagi Kant, apakah engkau bisa membuktikan Allah itu？” 如 ada? 果你推翻了所有的论证，那你自己有论证来证明上帝存在吗？ Jikalau engkau sudah menggugurkan semua argumen tentang keberadaan Allah itu, apakah engkau mempunyai argumen sendiri untuk membuktikan Allah itu 康 ada? 德会回答说：“我一定要证明上帝存在，因为我没有办法推辞，没有办法抗拒，也没有办法否认这个命令是一个事实。” Kan pasti akan mengatakan saya akan membuktikan dengan satu argumen karena saya tidak bisa menolak Allah itu tidak ada atau Allah itu ada. Saya tidak bisa menolak, tidak bisa menyangkal. Saya terpaksa mengaku memang perintah tertinggi ini ada. 所以呢，道德论证变成康德哲学最大的一个盾牌。 Oleh karena itu argumen moral itu merupakan satu argumen yang sangat besar daripada argumen Kant. Saat satu-satunya bukan sangat besar. 你好，很注意每一个字我都很谨慎用词。那么呢，这样说呢，康德的贡献就超过了所有的哲学家了。 Dengan demikian kontribusi daripada Kant itu melampaui semua kontribusi dari semua filsuf. 康德不是用第一因的论证， Kant tidak memakai argumen penyebab pergerakan pertama. 康德虽然赞成，也不是他最强调的本体论的论证。 Kant meskipun setuju tetapi yang bukan paling ditekankan tentang ontological argumen itu. 康德也不接受宇宙论的论证， Kant juga tidak menerima argumen kosmologikal. 康德也不接受目的论的论证。 Kant juga tidak menerima argumen teleologikal. 所以康德是唯一一个人提出道德论的论证。 Kant adalah satu-satunya orang yang mengangkat tentang argumen moral. 因为神存在， Karena Allah itu ada, 所以我要行善事。 maka saya harus melakukan kebajikan. 因为神存在， Karena Allah itu ada, 他吩咐我要过道德生活。 Dia memerintahkan kepada saya untuk melalui hidup yang 哇， bermoral. 这样结束了宇宙对上帝存在论证2000多年来的评论跟理论吗？ Maka apakah dengan demikian telah mengakhiri semua argumen daripada kosmologikal tentang keberadaan Allah itu selama 2000-an tahun 那么 ini? 人类现在可以好好信上帝了， Maka sekarang manusia boleh percaya kepada Tuhan dengan baik. 人类可以好好遵行道德良心的责任了。 Manusia sudah boleh melakukan tanggung jawab sebagai tanggung jawab moral dan nuraninya. 世界太平了？ Maka dunia terlalu aman sejahtera? 没有， Tidak. 为什么突然间讲一句没有呢？ Mengapa tiba-tiba mengatakan satu kalimat tidak? 因为虽然论证出来了， Karena meskipun sudah ada argumen, 好像世界有了一个结论了， sepertinya dunia sudah ada satu kesimpulan. 但是结果发现康德自己好像承认，但是他又像不承认上帝。
Maka tetapi akhirnya mereka mendapatkan kan sepertinya mengakui dia Bukan mereka mendapat. Tetapi ternyata kan sendiri seperti percaya Allah. Tapi juga seperti tidak percaya. 那么看的到底自己有上帝吗？ Lalu bagi Kan sendiri apakah itu Allah itu ada? 看的不做礼拜， Kan tidak ikut kebaktian? 看的没有基督教信仰， Kan tidak mempunyai iman kekristenan? 那么看的有道德吗？ Lalu apakah Kan bermoral? 有道德， Dia bermoral. 看的做人很好， Sebagai manusia Kan sangat 看 baik. 的做人很规矩， Sebagai manusia dia sangat disiplin. 看的做人很有道德责任。 Sebagai manusia dia sangat bertanggung jawab secara moral. 那么在康德的矛盾的生活里面， Tetapi di dalam kehidupan Kan yang penuh kontradiksi 你看 ini, 到了什么现象呢？ apakah fenomena yang kita lihat? 人可以有道德，不必做礼拜； Manusia boleh mempunyai moral tetapi tidak usah ikut kebaktian. 人可以承认有上帝，但是没有跟上帝发生关系； Manusia boleh mengakui Allah itu ada tetapi boleh tidak mempunyai hubungan dengan Allah. 人可以做人很好，但是不宣布他的信仰。 Manusia boleh menjadi seorang yang sangat baik tetapi tidak mengumumkan iman kepercayaan dia. 这个危险不危险呢、 Apakah ini berbahaya? 现在你看见这样的人到处都是。 Sekarang saudara melihat orang seperti ini ada di mana-mana. 我虽然不做礼拜， Meskipun saya tidak ikut kebaktian, 我没有骗人， saya tidak menipu orang, 我没有借钱不还， saya tidak meminjam uang dan tidak 我 bayar, 没有做生意诡诈， saya tidak mempunyai kelicikan di dalam berdagang, 我对上对下非常有条理。 baik ke atas ataupun ke bawah saya sangat teratur. 换一句话说， Dengan kata yang lain, 我是一个不做礼拜的好人， saya adalah seorang yang baik tetapi tidak ikut kebaktian. 我是一个不信耶稣的良善者。 Saya adalah seorang yang bajik tetapi tidak percaya kepada Yesus. 这种人多不多？ Apakah orang seperti ini banyak? 我问你， Saya tanya kepada saudara. 这种人多不多？ Apakah orang seperti ini banyak? 你们都不回答。 Jawab. 这种人多不多？ Apakah banyak? 啊，相当多。 Lumayan banyak. 真的吗？ Apakah sungguh demikian? 我不是问真的多吗？ Saya bukan tanya apakah sungguh banyak. 这么多的人，真的是一个这样的人吗？ Apakah sedemikian banyaknya orang itu adalah orang seperti ini? 不做礼拜的好人， Orang baik yang tidak kebaktian. 不信耶稣的道德， Orang yang bermoral yang tidak percaya kepada Yesus. 自己感到自己好， Merasa diri sendiri baik. 不要人管， Tidak perlu diurus 不 orang 要 lain. 人劝他信耶稣， Tidak perlu orang nasihati untuk percaya kepada 因为 Yesus. 他内心里面认为上帝一定接纳他。 Karena di dalam kedalaman hatinya menganggap bahwa Tuhan pasti menerima 可 dia. 能你就是这样的人。 Mungkin saudara adalah orang seperti 那我 ini. 告诉你，今天你逃不了了， Hari ini saya katakan engkau tidak bisa luput 因 dari 为在这 semuanya 个 ini. 教会里面 Di dalam gereja ini 有上帝的 X 光照明我们内心一切所存的。 ada sinar X daripada Tuhan yang menyinari kedalaman hati kita. 我以为今天可以讲完， Saya kira hari ini bisa 那 menyelesaikan. 讲到这里，我发现太多还可以讲的。 Sampai bagian ini saya merasakan masih terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. 这是这个讲台跟别的讲台最不同的地方， Inilah perbedaan dari mimbar ini dengan mimbar yang lain. 无穷无尽的探讨。 Dan suatu pendalaman yang tanpa batas. 上帝给我们没有停止的答案， Jawaban yang Tuhan berikan kepada kita itu tak habis-habisnya. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 康德是一个没有常力做礼拜的基督徒。 Kan adalah seorang yang tidak mempunyai contoh pengalaman yang ikut dalam 康德 kebaktian. 是一个不需要祷告、不需要读经的普通的好人。 Kan adalah seorang baik yang biasa yang tidak perlu berdoa ataupun membaca firman Tuhan. 康德对世界历史的贡献是什么呢？ Apakah kontribusi Kan terhadap sejarah dunia? 第一， Yang pertama, 他建立了道德论证神存在的哲学。 dia telah membangun satu filsafat argumen moral untuk membuktikan keberadaan Allah. 第二， Yang kedua, 他写了一篇的论文，题目叫做《面向永远的和平》。 dia menulis satu makalah dengan tema bahwa mengarah kepada menuju kepada damai sejahtera yang kekal. 叫 Toward Perdamaian yang kekal. the eternal peace。 Yang mengarah kepada perdamaian kekal. 他
盼望全世界永永远远没有战争，永永远远的和平。面对这个目的是整个全人类的共同方向。 Dia mengharapkan bahwa seluruh dunia ada perdamaian yang sejati, tidak ada peperangan lagi. Semua mengarah kepada tujuan ini. Inilah satu arah secara bersama. 康德的这个呼吁， Dan himbauan daripada Kant ini 康德的这个理论， dan teori dari Kant ini 在他死了以后， setelah dia meninggal 差不多300年， kira-kira 300 tahun 在1941年的人 di tahun 1941被提出来， itu diangkat. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 那个时候人类要建立联合国， Karena pada waktu itu manusia mau mendirikan Wah. PBB. 你很少看到教会讨论到联合国的建立跟这一个大哲学家有关系。 Dan saudara jarang mendapatkan bahwa mimbar gereja mendiskusikan tentang pendirian PBB ini ada kaitannya dengan filsuf besar 所 ini. 以英国、法国、德国世界重要的人坐下来讨论，怎样才能达到世界和平。 Maka orang-orang dari Inggris, Perancis, Jerman dan sebagainya mereka berkumpul dan mendiskusikan bagaimanakah bisa mencapai perdamaian dunia. 当这些大政治家盼望没有战争的时候， Ketika para politikus besar ini mengharapkan tidak ada peperangan di dunia, 他们要找到一个论文、 mereka mau mencari satu makalah, 一个呼吁， mencari satu himbauan 是全人类坐下来讨论。没有一个文章比康德的更重要。 agar supaya setiap manusia itu berkumpul dan mendiskusikan dan mereka menemukan tidak ada makalah yang lain manapun yang lebih baik daripada makalah 然后 Kant. 大家坐下来， Kemudian semua orang pun duduk. 如果人类有道德， Jikalau manusia bermoral, 如果人类行善， jikalau manusia melakukan 如 kebajikan, 果人类没有仇恨， jikalau manusia tidak ada 如 kedendaman, 果人类诚心实意彼此相待， jikalau manusia dengan tulus saling memperlakukan baik dengan yang 那 lain, 么世界和平是可能的。 dan perdamaian dunia itu mungkin. 那好，我们来讨论怎样建立一个联合国。 Oh, baiklah, mari kita memikirkan bagaimana kita mendirikan satu perserikatan bangsa-bangsa. 每一个国都尊重别国， Setiap negara menjunjung menghormati negara lain. 每国都要执行道德， Setiap negara harus melaksanakan moralitas. 那就起草联合国了。 Dan demikianlah mereka membuat satu Wah. draft atau satu makalah satu usulan untuk pendirian 我 PBB. 对这件事情很有兴趣， Terhadap masalah hal ini saya sangat tertarik. 但是奇怪的， Tetapi yang mengherankan, 不久以后， tidak lama kemudian 世界大战又在发作了。 perang dunia terjadi lagi. 世界大战发作以后， Setelah terjadi perang 到 dunia 1945年 sampai tahun 1945, 大战结束以后， setelah selesai perang dunia, 发现人类在第二次世界战被杀死的人，比第一次世界大战更多4倍。 mereka menemukan bahwa korban yang terjadi pada perang dunia kedua itu 4 kali lipat lebih banyak daripada korban perang dunia pertama. 第一次世界战死的时候， Korban perang dunia pertama 大概有700万人离开世界。 kira-kira 7 juta orang yang meninggal. 第二次世界大战结束的时候， Ketika akhir perang dunia yang kedua, 死的大概有3000万人。 korban yang meninggal kira-kira 30 juta orang. 到了1965年， Sampai tahun 1965, 我在俄国就是苏联布道的时候， ketika saya menyampaikan KKR di Rusia, 有一些俄国人对我讲一个事情： ada sebagian orang Rusia mengatakan kepada saya, 你们认为世界大战第二次死的是3000多万人， kalian menganggap bahwa korban yang meninggal pada perang dunia yang kedua itu 30-an juta 我 orang. 们认为是差不多7000万人。 Menurut kami itu hampir 70 juta orang. 我吓了一跳， Saya sangat terkejut. 哪里来的3500万人也死了呢？ Dari manakah datang tambahan 35 jutaan orang itu lagi? 他们说：“汤姆斯，你要知道， Mereka mengatakan pendeta Stephen Tongga harus tahu, 第二次世界大战的时候， pada saat perang dunia yang kedua, 苏联趁机会盼望可以反对苏联的领导。 Soviet mengambil kesempatan, mereka mengharapkan mempunyai kesempatan untuk menentang kepada pemerintahan Soviet. 苏联到底是多少国家成立起来呢？ Lalu Uni Soviet itu sebenarnya terdiri daripada berapa negara kah? 苏联有16个苏维埃共和国联合起来的。 Uni Soviet itu terdiri daripada 16 negara bagian. 中国跟苏联不同的地方， Perbedaan dari Tiongkok dengan Soviet, 中国是一个国家，所以呢
不必再讨论要怎么样合一。 Tiongkok adalah satu negara, maka tidak perlu lagi diskusi untuk persatuan. 苏联是16个国家勉强合一，所以常常讨论怎样才不分裂。 Tetapi Soviet terdiri dari 16 negara, maka mereka harus selalu mendiskusikan bagaimana terjadi perdamaian supaya tidak terjadi 那 perpecahan. 这16个国家甘愿在俄国人的统治之下联合成为苏维埃共和国吗？ Lalu apakah ke-16 negara ini mereka suka atau setuju untuk dipersatukan di bawah Uni Soviet itu? 他们很不甘愿， Mereka sangat tidak rela, 特别像乌兹别克斯坦、 khususnya seperti Uzbekistan, 像这个 Turkistan、 seperti Turkistan, 像这个 Baltic Nations， seperti Baltic Nations, 还有许多中东回教的国家， dan masih banyak lagi negara-negara Islam di Timur 他 Tengah. 们是第一次世界大战以后给俄国并吞里面的， Mereka adalah negara-negara yang dijajah Uni Soviet setelah Perang Dunia Pertama. 一直想怎么样可以独立， Mereka terus berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan kemerdekaan, 特别是回教国家， khususnya negara Islam. 他们哪里甘愿在无神论的共产国家里面受他们的统治？ Mereka mana mungkin mau menerima penjajahan daripada negara yang ateis. 所以他们盼望独立， Maka mereka mengharapkan bisa merdeka, 盼望离开俄国， mereka mengharapkan bisa lepas daripada Uni 但是 Soviet, 一直没有机会。 tetapi tidak ada kesempatan. 到1939年， Sampai tahun 1939, 欧洲爆发第二次世界大战， ketika terjadi Perang Dunia Kedua di Eropa, 2年以后， 2 tahun kemudian, 全世界加入第二次世界大战， melanda seluruh dunia, untuk semua negara ikut dalam Perang 那 Dunia. 个国家就慢慢一个一个爆炸他们怀恨的心， Maka demikianlah di setiap negara muncul dendam, ledakan dendam daripada 他们 rakyatnya. 争取独立。 Mereka menggalakkan tentang kemerdekaan. 当第二次世界大战正在爆发的时候， Ketika sedang terjadi Perang Dunia yang kedua, 有15个苏维埃共和国的百姓， ada rakyat dari 15 negara di bawah Uni 他 Soviet 们 itu, 争取独立， mereka mau memperjuangkan 他 kemerdekaan, 们趁机会跟苏联打起来。 maka mereka mengambil kesempatan untuk berperang dengan pemerintahan Uni 那 Soviet. 么苏联的领袖是俄国， Dan pemerintah Uni Soviet adalah yang dari Rusia. 俄国看见这么多国家的人跟自己斗起来了， Ketika pemerintahan yang ada di Rusia melihat banyak negara bagian yang berperang dengan 他们 mereka, 为了顾全俄国苏维埃的面子， dan demi menjaga muka daripada pemerintahan Uni Soviet, 他们就不公布内斗的情形。 maka mereka tidak mengumumkan keadaan perang saudara mereka. 外面看还是一个俄国， Kelihatan dari luar masih satu Uni 里 Soviet, 面看战斗非常厉害， tetapi yang terjadi di dalamnya adalah peperangan yang begitu hebat. 所以这些战斗全部加起来也死了3000多万人。 Maka kalau korban daripada perang saudara yang terjadi ini, kalau dijumlahkan itu juga kira-kira 30-an juta 外 orang. 面看起来， Dari yang kelihatan di luar, 第二次世界大战死了3000多万人， korban dari perang dunia yang kedua itu 30-an juta orang yang sudah meninggal. 里面的加起来 Dan kalau ditambahkan dengan korban dari perang saudara di Uni 一 Soviet, 共是7000万人。 keseluruhannya 70 juta orang. 这样算起来， Kalau kita hitung seperti 可以 ini, 说第二次世界大战 boleh dikatakan pada perang dunia yang kedua, 死的人数是第一次世界大战的10倍。 boleh dikatakan korban yang meninggal perang dunia kedua itu 10 kali lipat daripada jumlah korban yang meninggal 第 pada 一 perang 次 dunia 世界 pertama. 大战死了大概700多万人， Pada korban yang meninggal perang dunia pertama itu kira-kira 7 juta orang. 第二次世界大战死了7000万人。 Dan korban meninggal pada perang dunia kedua itu 70 juta orang. 表示人类进步吗？ Apakah ini berarti manusia itu maju? 人类进步， Manusia itu maju. 什么进步？ Kemajuan apakah yang mereka dapatkan? 武器进步， Yaitu kemajuan dalam persenjataan. 爆炸性的原子弹进步， Dan kemajuan dalam ledakan bom atom. 人杀死人的效率进步。 Dan kemajuan efisiensi manusia dalam hal pembunuhan 第 kepada 二次 manusia 世界 lain. 大战 Maka perang dunia yang 比 kedua 第一次世界大战 dibandingkan perang dunia yang pertama, 杀死的人增加了10倍。 korban yang meninggal itu 10 kali lipat lebih banyak. 这样算下去， Kalau kita hitung seperti 如 ini, 果今天产生
第3次世界大战， Jikalau hari ini terjadi perang dunia yang ketiga, 你说死的人会更少吗？ menurut saudara apakah yang korban yang akan meninggal itu lebih sedikit? 原子弹爆炸， Dan bom atau meledak, 氢子弹拿出来用。 senjata nuklir dipakai. 如果有第3次世界大战， Jikalau terjadi perang dunia yang ketiga, 死的人会超过2亿、3亿人。 orang yang meninggal itu bisa lebih 200 atau 300 juta 为 orang. 什么呢？ Mengapa 你 demikian? 的仇恨是在增加。 Karena dendam itu 那 bertambah. 我回头再讲这句话。 Dan kalau saya kembali kepada kalimat ini, 人不是里面有最高的声音吗？ bukankah di dalam hati manusia ada suara yang 人 tertinggi 不 itu? 得有道德良心的福音吗？ Bukankah manusia mempunyai perintah nurani dan moralnya itu? 你是人， Engkau adalah manusia, 你要行善， engkau harus melakukan 看 kebajikan. 到的这就是上帝的证明。 Kan mengatakan inilah buktinya Allah. 有用吗？ Tapi apakah itu berguna? 上帝存在吗？ Apakah Allah itu ada? 从康德的理论来说， Dari argumennya Kant, 道德责任就是神存在的证明。 tanggung jawab moralitas adalah pembuktian Allah itu 但 ada. 从事实来说， Tetapi kalau kita lihat secara fakta, 人能不能行出在最高命令下面我们当尽的责任呢？ bisakah manusia menunaikan tanggung jawabnya di bawah perintah yang tertinggi itu? 几乎不可能。 Hampir tidak mungkin. 所以世界和平真的达到吗？ Lalu perdamaian dunia ini apakah sungguh bisa tercapai? 自从1949年联合国成立了 Sejak tahun 1949 ketika PBB itu didirikan, 到现在， sampai sekarang 已经几十年了。 sudah puluhan tahun, 1949 tahun 49到2023 sampai 2023是51加23年， adalah 51 tambah 23 tahun. 这74年里面， Di dalam 74 tahun ini, 请问什么地方有和平？ lalu di manakah ada perdamaian? 世界真的达到和平吗？ Apakah sungguh dunia telah mencapai perdamaian? 根本没有。 Sama sekali tidak ada. 所以康德成功吗？ Maka apakah Kant itu berhasil? 第一， Yang pertama, 康德自己没有办法做真基督徒， Kant sendiri tidak bisa menjadi seorang Kristen yang 这 sejati. 是他的第一个失败。 Inilah kegagalan dia yang pertama. 第二个失败， Kegagalan dia yang kedua, 康德的世界永久和平 perdamaian sejati yang Kant harapkan. 伟大的理想、 Ada satu idealisme yang agung, 伟大的论文， adalah satu teori yang agung, 从来没有达到。 tetapi selamanya tidak tercapai. 联合国到现在没有办法处理世界的战争、人类的仇恨，达到和平的可能。 Karena sampai sekarang PBB tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah peperangan dendam di antara negara dan peperangan yang terjadi. 那么，等下我会分析为什么康德在这些事情上失败。 Nanti saya akan menguraikan mengapa Kant itu gagal di dalam hal ini. 康德的第三个失败是什么？ Apakah kegagalan yang ketiga dari Kant? 康德是很大的哲学家， Kant adalah seorang filsuf yang 对 sangat besar. 他的哲学里面有一句话，就变成近代历史很重要的论据。 Maka dalam filsafatnya itu ada satu kalimat yang menjadi bukti yang sangat kuat dalam dunia sekarang ini. 他讲什么呢？ Apakah yang dia sampaikan? 人类已经成年了， Manusia itu sudah dewasa, umat manusia sudah dewasa. 所以人类不需要再靠宗教、迷信那些东西来支持我们的社会的这个伦理。 Maka umat manusia tidak perlu lagi bersandar kepada agama atau masyarakat untuk mendukung keberadaan kita. Man has come of age， Manusia sudah mencapai kedewasaannya, akil balik， mencapai akil balik. 人已经成年了， Manusia sudah menjadi dewasa. 人类已经长大了， Umat manusia sudah akil balik. 不要再用形上学， Tidak perlu lagi memakai satu metafisika. 不要再用超自然， Tidak perlu lagi memakai supra alam. 不要再用宗教来约束人类。 Tidak perlu lagi memakai agama untuk membatasi manusia. 人已经成长了， Manusia itu sudah akil balik. 人已经长大了。 Manusia itu sudah menjadi dewasa. 因为这句话，全世界就进到另外一个时代。 Karena kalimat ini, maka seluruh dunia masuk ke dalam satu zaman yang baru. 这个时代是什么呢？ Zaman apakah itu? 这个叫做 Enlightenment Era， Ini yang disebut sebagai zaman pencerahan. 在欧洲这个名称叫做 Aufklärung
Aufklärung。 Di Eropa nama ini disebut sebagai Aufklärung. Aufklärung 什么意思呢？ Apakah artinya dari 叫 Aufklärung 做 ini? 人已经大了， Manusia sudah akhir balik, sudah 人 dewasa. 自己思想发达， Pemikiran manusia itu sudah berkembang. 人的理性已经成熟了， Rasio manusia itu sudah matang. 所以现在不像从前， Maka sekarang tidak sama lagi dengan dulu. 不像迷信的时代， Tidak sama lagi dengan zaman tahyul. 不像没有智慧的时代， Tidak sama lagi dengan zaman yang tidak ada 需 bijaksana. 要所有先知、什么上帝、什么牧师来告诉我们怎么做。 Yang perlu nabi, pendeta ataupun siapapun yang mengatakan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Beliau. Itu semua tidak perlu lagi. 我们已经自立了， Kita sekarang sudah mandiri. 我们已经长成了， Kita sekarang sudah menjadi dewasa. 我们已经够成熟了。 Kita sekarang sudah cukup matang. 所以呢，康德就因为这样，成为一个不需要做礼拜、不需要到礼拜堂、不需要读经、不需要宗教的基督徒。 Maka dengan demikian kan itu menjadi seorang yang mengatakan tidak perlu lagi kebaktian, tidak perlu lagi kekristenan, tidak perlu lagi membaca Alkitab dan sebagainya. 那为什么你是这样的基督徒呢？ Lalu mengapakah engkau adalah orang Kristen seperti 因为 ini? 人已经成长了嘛， Karena manusia itu sudah menjadi 因为 dewasa. 我已经成熟了。 Karena saya sudah menjadi matang. 我为什么要去听牧师讲道呢？ Mengapa saya masih harus mendengarkan khotbah dari pendeta? 牧师都不懂人类已经成熟了， Pendeta yang tidak mengerti bahwa manusia itu sudah menjadi 那么已 dewasa. 经成熟的人去听不成熟的人讲道呢？ Apakah orang yang sudah dewasa mendengarkan khotbah daripada seorang yang belum dewasa? 告诉你， Saya katakan kepada 这个 Anda, 时代人类宣布独立的时代。 zaman ini adalah di mana zaman manusia mengumumkan kemandirian mereka. 人类感觉到不需要上帝的时代， Manusia merasakan tidak perlu lagi ada 所以你看 Tuhan. 有多么的人，他们从来不到教会，也不感到需要上帝的真理。 Oleh karena itu saudara bisa mendapatkan begitu banyak orang tidak datang ke dalam gereja dan mereka selamanya tidak merasakan mereka membutuhkan kebenaran. 那么你说，如果还有人到教会，是哪一种人呢？ Lalu kalau saudara mengatakan masih ada orang ke gereja, orang macam apakah mereka itu? 一定是比较笨的人， Pastilah orang yang lebih bodoh. 一定不知道世界已经成熟的人。 Pastilah orang yang tidak mengetahui bahwa dunia itu sudah menjadi 有 dewasa. 很多人认为归正教会的人都是比较笨的人。 Banyak orang menganggap bahwa orang-orang dalam gereja reform itu adalah orang yang lebih bodoh. 那么问你， Lalu kalau saya tanya, 你是不是比较笨的人？当然不会了。哇，他不承认他笨哈。那么你很聪明哦，我再考你一些问题好不好？也不是。那为什么归正教会可以成立呢？ Lalu mengapakah bisa ada gereja reform? 当这些人看出教会还落后的时候， Karena ketika orang-orang ini melihat bahwa gereja masih keterbelakangan, 我们靠着上帝的智慧，看见他们自己错误跟自己不够的地方在哪。 dengan bersandar kepada hikmat Tuhan, kita melihat di manakah kelemahan atau ketidakcukupan dari keadaan mereka. 你也知道，加入归正教会的人不是普通人， Saudara juga tahu bahwa orang yang mau ikut masuk ke dalam keanggotaan gereja reform bukanlah orang yang biasa. 很多很聪明的教授， Banyak profesor yang sangat pintar, 很聪明的知识分子， banyak kaum intelektual yang hebat, 很聪明的大学里面的领袖， banyak pemimpin yang sangat penting dan pintar di dalam 这 universitas. 是存在教会存在的原因。 Itulah merupakan alasan daripada Oh. keberadaan gereja itu. 现在我们最后用一段的时间来讲康德失败的原因在哪里？ Sekarang kita mau membicarakan di manakah penyebab kegagalan daripada Kant. 康德说， Kant mengatakan 实在需要道德。 sesungguhnya membutuhkan moralitas. 那么我要问康德， Lalu saya mau tanya kepada Kant, 谁是真正道德的领袖呢？ siapakah pemimpin sesungguhnya daripada moralitas itu? 他不回答， Dia tidak menjawab. 他认为他自己就是一个。 Dia menganggap dia sendiri adalah salah satunya. 没有注意到耶稣讲的一句话： Saudara perhatikan yang dikatakan oleh Yesus. 你们中间的谁能指出我有罪呢？ Di antara kalian siapakah yang bisa menunjukkan kesalahan saya? 我跟康德不同的地方， Perbedaan saya dengan Kant, 我在这一节圣经里面深入思想，上帝啊，到底人道德的事情，我们要怎么解决呢？ dalam ayat ini saya dengan mendalam merenungkan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, dalam hal moralitas itu, bagaimanakah manusia bisa menyelesaikan kesulitan ini? 人内心有上帝
至高的命令吗？ Apakah di dalam kedalaman hati manusia ada perintah daripada Allah yang tertinggi itu? 有。 Ada. 人有没有责任行善过日子呢？ Apakah manusia mempunyai tanggung jawab untuk melalui hidup Yo. yang bajik? Ada. 那么这两样都有， Kalau kedua hal ini ada, 那个命令有， perintah itu ada, 我们当有的责任也有。 tanggung jawab yang harus kita miliki itu 我 juga 问 ada. 第三个问题， Saya mau tanya yang ketiga. 谁遵行这个命令？ Siapakah yang mentaati ke perintah ini? 谁做到我们道德应当行的责任？ Siapakah yang telah mencapai tanggung jawab yang kita harus lakukan dalam hal moralitas itu? 没有一个人， Tidak ada satupun. 从来没有一个人照着他所知道的做到应当有的好处。 Selamanya tidak pernah ada siapapun yang bisa melakukan seperti yang dia ketahui harus dia lakukan itu. 所以在这方面，圣经讲了一句话： Maka dalam hal ini Alkitab mengatakan satu kalimat, 我知道应当做的， aku tahu yang harus kujalankan, 我做不出来； aku tidak bisa menjalankan. 我知道应当行善， Aku tahu harus melakukan kebajikan, 行出来却是恶。 tetapi yang kulakukan justru 为 yang 什么 jahat. 我要的是善，我行的是恶呢？ Mengapa yang kuinginkan adalah bajik, tetapi yang kulakukan justru yang jahat? 这个矛盾的存在是根据什么道理呢 Dan berdasarkan apakah keberadaan daripada ？I kontradiksi ini? know what is good, Saya tahu apa itu baik, what I do is evil。 tetapi yang kulakukan justru 为 yang 什 jahat. 么我行的不能照着我所知道去实现出来呢？ Mengapa yang kulakukan itu tidak bisa seturut dengan apa yang ku ketahui itu? 这个问题没有人解决， Masalah ini tidak ada bisa diselesaikan oleh siapapun. 每个人都同样的。 Setiap orang itu sama 你对孩子说要诚实， ter- 做人要诚实，你自己说谎。 terhadap anak kita. Kita mengatakan harus jujur, sebagai manusia harus jujur, tetapi engkau sendiri 你说 berbohong. 我做人要有道德，很多事情你没有道德。 Kita mengatakan sebagai manusia harus bermoral, tetapi dalam banyak hal kita justru tidak 我 bermoral. 们教育里面所讲的， Yang kita sampaikan di dalam dunia pendidikan, 是我们自己做不到的。 itu yang kita sendiri tidak bisa jalankan. 我盼望儿女行出来的， Yang kita harapkan anak-anak kita bisa 我 jalankan, 自己没有办法行出来。 tetapi kita sendiri tidak bisa 你 melakukannya. 既然行不出来，你有什么资格教你的孩子呢？ Dan kalau engkau sendiri tidak bisa melakukan hak, apakah engkau bisa menuntut anakmu menjalankan? 社会的领袖不能做的，为什么在学校里这样教育孩童呢？ Pemimpin dalam masyarakat tidak bisa mereka lakukan, mengapakah dalam dunia pendidikan mereka masih mengajarkan kepada anak-anak mereka 我 seperti 从 itu? 小很奇怪一件事情， Dari sejak kecil saya merasa heran 爸爸 terhadap 妈 satu 妈 hal. 对孩子说不要打架，不要打架， Papa mama mengajarkan kepada anak-anak mereka jangan berkelahi. 我们要和平， Kita harus damai. 我们要好待别人， Kita harus memperlakukan yang lain 我 dengan 们 baik. 要做一个非常温柔的人。 Kita harus menjadi orang yang sangat lemah lembut. 但是我发现很奇怪， Tetapi satu hal yang sangat mengherankan yang saya 每 temukan, 一个民族所尊崇的领袖都是打仗的。 pemimpin yang dihormati, dijunjung oleh setiap bangsa itu adalah pemimpin yang berperang. 每一个国家都有英雄纪念碑， Setiap negara pasti ada pahlawan yang mereka peringati. 不是，都有一个 tablet atau satu menara Monumen atau satu monumen mengingat akan pahlawan negara. Setiap negara pasti ada satu monumen atau tablet yang memperingati tentang pahlawan mereka. 他们的纪念碑都是打仗胜利的人。 Dan monumen ataupun peringatan mereka itu adalah orang-orang yang menang dalam 换 peperangan. 句句说，每一个民族都要打仗得胜，然后对孩子说不要打架，不要打架。 Dengan kata lain, setiap bangsa itu mengharapkan harus berperang dan menang. Tetapi mereka justru mengajarkan kepada anak-anak mereka jangan berperang dan harus berdamai. Jangan berkelahi. 你看到整个人类社会是一个诡诈的社会吗？ Apakah saudara melihat bahwa seluruh masyarakat itu penuh dengan kelicikan seperti ini? 你要诚实， Engkau harus, 但是自己做爸爸的人做生意常常不诚实。 tetapi sebagai seorang ayah dalam dunia usahanya selamanya tidak pernah jujur. 你要和平， Engkau harus 不 damai, 要打架。 tidak boleh berkelahi. 真的，很多做父亲的在商场上比打架还更厉害。 Tetapi banyak kaum ayah di dalam dunia usaha mereka itu jauh lebih jahat daripada 那 perkelahian. 么，到底人类是过一个诚实、做榜样的生活，或者过一个诡诈、骗孩子的生活呢？ Dengan demikian, apakah umat manusia melalui hidup yang jujur dan tulus, ataukah mereka justru sebaliknya munafik dalam hal mengajarkan kepada anak-anak mereka? 康的呀，康的， Kanter itu kan,
你知道你应当诚实吗？ Apakah engkau tahu engkau harus jujur? 你知道应当遵行最高命令指挥我们要做的事吗？ Tahukah engkau bahwa engkau juga harus taat kepada perintah tertinggi yang menuntut kita untuk melakukan 你 kebajikan itu? 用道德论证证明上帝是存在的。 Dengan argumen moral engkau membuktikan Allah itu ada. 请问哪一个人行了上帝吩咐我们要做的善事呢？ Tetapi mohon tanya, siapakah yang sudah melakukan kebajikan ya seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada kita 人 itu? 的社会的生活是怎样的生活呢？ Kehidupan masyarakat yang seperti apakah yang dilalui oleh 我 manusia? 发现耶稣基督讲了一句话： Kita menemukan kalimat yang disampaikan oleh 你 Yesus 们中间 Kristus. 有谁能指证我有罪来的？ Di antara kalian siapakah yang bisa menunjukkan kesalahan yang saya lakukan? 康大，你有没有读圣经呢？ Hai Kan, apakah engkau membaca Alkitab? 你对耶稣这个宣告怎么样回应呢？ Bagaimanakah responmu terhadap kalimat yang Yesus ungkapkan 你 ini? 知道耶稣没有犯罪真正的原因是什么吗？ Tahukah engkau apakah alasan sesungguhnya daripada Yesus yang tidak berbuat dosa ini? 我讲的这个事情， Saya mengatakan hal 要 ini 告诉你，康的整个生命的生活是支破分裂的。 Saya mau katakan bahwa seluruh hidup daripada Kan itu adalah menciptakan satu perpecahan. perpecahan cerai berai， Satu kehidupan yang cerai-berai dan 它 perpecahan. 有个支离破碎的生活状态。 Adalah satu keadaan kehidupan yang tercerai-berai atau pecah belah. 耶稣基督的生活是完整、合一、和谐的生活。 Hanyalah kehidupan daripada Yesus Kristus adalah yang sempurna, harmonis dan kebersatuan 我 itu. 们的理想跟我们的实践是完全分开的， Idealisme kita dengan praktikal kita itu sama sekali telah 我 terpisah. 们的盼望跟我们所行出来是完全不同的。 Harapan kita dengan yang sungguh kita lakukan itu sama sekali berbeda. 所以我不得不佩服意大利有个很橙色的政治家， Maka terpaksa saya kagum kepada seorang politikus dari Italia. 你把它写出来， Tuliskan ini, 这个名字叫做 Machiavelli。 namanya adalah Machiavelli. Machiavelli， Machiavelli namanya. MACHIA M-A-C-H-I-A VELLI。 D-E-L-L-I. Machiavelli 在400多年以前， Machiavelli pada 400 tahun yang 他 lalu, 写了一本书，叫做《The Prince》，皇帝。 dia menulis satu buku berjudul Putra Mahkota, Prince. 不，他原来意思就是皇帝。 Artinya adalah raja. 你照着我翻译好了。他说什么？ Apa yang 皇 disampaikan? 帝所行的是大家认为不应当行的， Dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh raja itu yang dianggap oleh orang tidak patut dilakukan. 但是 Tetapi 皇帝所行的 yang dilakukan oleh raja 正是我们每一个人正在行的。 justru yang kita setiap orang sedang lakukan. 什么意思呢？ Apakah artinya? 我们所做的跟 Ya. 我们所想的完全不一样。 Yang kita lakukan dengan yang kita pikirkan itu sama sekali 我 berbeda. 们知道不应该做的， Kita tahu tidak semestinya kita lakukan, 天天都在做。 tetapi setiap hari kita sedang 所以 melakukannya. 马基亚维里很诚实的讲一句话： Maka Machiavelli dengan jujur mengatakan satu kalimat. 我这本书写出来 Saya menuliskan buku ini 是要告诉你， adalah memberitahukan kepada saudara, 我不是要你行你盼望行的事， saya bukan memberitahukan kepada saudara apa yang engkau jalankan sesuai dengan yang engkau harapkan. 我告诉你， Tetapi saya katakan, 你所行的就是每天人人所行的。 yang engkau lakukan itu adalah setiap hari orang-orang lain juga lakukan. 意思是说， Artinya 我们 adalah 每一个人都行我们所想不应该做、不应当行的，但是我们正在行我们所反对的事情。 yang kita lakukan adalah yang kita tidak ingin lakukan, tetapi justru yang sedang kita lakukan terus-menerus. 很诚实，很诚。 Dengan begitu jujur I dan am not tulus. telling you what we should do. Aku tidak memberitahukan kepada engkau apa yang kita harus jalankan. I am telling you what we are doing. Saya memberitahukan kepada engkau apa yang sedang kita lakukan. 我们每天所做的， Yang 跟 kita lakukan setiap 我 hari 们心里想不应当做的是完全合在一起的。 dengan yang kita dalam hati pikirkan tidak harusnya kita lakukan itu justru 我 bersatu. 们知道不应当做， Kita tahu tidak sepatutnya kita 但我 lakukan, 们正在做。 tetapi kita sedang 我 melakukannya. 们做我们理想中
不赞成的事情， Kita melakukan apa yang tidak disetujui oleh idealisme 我们 kita. 没有办法行出我们应当反对的事情。 Kita tidak bisa melakukan hal yang seharusnya kita tentang. 我们反对的， Yang kita tentang, 我们偏偏去行； tapi justru kita lakukan. 我们不赞成的， Yang kita tidak setujui, 正是我们每天的行动。 justru itu adalah kelakuan kita setiap hari. 人类太可怕了 Manusia itu terlalu mengerikan. 啊！亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 我 kasih. 相信康德也没有办法看清楚他的弱点在哪里。 Saya percaya bahwa Kant juga tidak bisa melihat dengan jelas di mana kelemahan dia. 如果真正做人要照着最高的命令吩咐我们做的， Jikalau sungguh-sungguh sebagai manusia itu harus menjalankan seturut dengan perintah yang diberikan di dalam hati itu, 我要问： saya mau tanya, 世界上历史中有谁真正行出这个事情？ dalam sejarah dunia ini ada siapakah yang sungguh-sungguh telah melakukan hal ini? 答案只有一个人， Jawabannya hanya ada satu orang. 这个人就是耶稣基督。 Orang ini adalah Yesus 那 Kristus. 我要问接下去的问题： Lalu pertanyaan berikutnya yang saya mau tanyakan, 有谁可能达到道德良心最高命令所吩咐的呢？ ada siapakah yang mungkin mencapai perintah nurani moral ini? 你说 Saudara mengatakan 几乎没有人， hampir tidak ada orang. 但是 Tetapi 只有历史上一个人， hanya ada dalam sejarah satu orang. 耶稣基督行过， Yesus Kristus pernah 所以 melakukannya. 耶稣讲出来。 Maka Yesus 你 mengatakannya, 们中间有谁能指出我的罪来呢？ di antara kalian siapakah yang bisa menunjukkan kesalahan saya? 你能指吗？ Apakah kalian bisa 请 menunjukkan? 你指。 Silakan 耶 tunjukkan 稣犯了什么罪？ kesalahan apa yang telah 请你 dilakukan 研 oleh 究 Yesus. 圣经， Saudara telitilah Alkitab. 查出他犯过一次罪。 Periksalah satu kali kesalahan yang pernah dia 当 lakukan. 你没有找的时候， Tetapi kalau kita tidak mencarinya, 你以为很简单； saudara mengira itu 当你 begitu sederhana 真正 mudah. 细心找的时候， Tetapi kalau saudara mencarinya dengan 你 seksama, 发现没有可能。 saudara menemukan tidaklah 因为 mungkin. 我们问的另外一个问题是什么呢？ Maka apakah pertanyaan yang lain yang harus kita tanyakan? 耶稣如果真正过完全圣洁的生活， Jikalau Yesus sungguh-sungguh melalui satu hidup yang mutlak 耶 suci, 稣凭什么？ berdasarkan 耶 apakah? 稣根据什么力量？ Berdasarkan kekuatan Tak ada. apakah? 靠谁？ Bersandar kepada siapakah? 耶稣能真正过圣洁的生活呢？ Yesus sesungguhnya bisa melalui hidup yang suci 对 itu. 在这方面里面， Maka dalam hal 我 ini, 们康德破裂了， kan itu sudah 因为 terpecah 他相信上帝存在， karena dia percaya Allah itu 但 ada, 他不相信耶稣是真正遵行上帝命令的人。 tetapi dia tidak percaya Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah itu. 所以康德理论上信上帝， Maka di dalam teorinya kan dia percaya 康德 kepada 实 Tuhan, 际上不要上帝。 tetapi secara prakteknya dia tidak mau 所 Tuhan. 以康德是一个得救的人吗 Maka apakah kan adalah seorang yang diselamatkan? ？Absolutely no。 Secara mutlak tidak. 康德是一个好人吗 Apakah kan adalah seorang yang baik? ？Absolutely no。 Secara mutlak tidak. 康德是没有办法行出，他知道应当有善的生活。 Kan tidak bisa melakukan hal yang dia tahu kehidupan yang harus ada kebajikan 我 itu. 不大敢推想到世界所有的圣人， Saya tidak berani untuk menelusuri, memikirkan tentang orang-orang kudus yang ada di dalam sejarah. 孔子第一章第一段就说要至于至善。 Dalam pasal pertama daripada kitabnya Konfusius mengatakan harus menuju kepada kebajikan yang tertinggi. 他盼望可以行到最高的善。 Dia mengharapkan bisa melakukan kebajikan yang tertinggi. 那么，请问孔子跟康德不同在哪里？ Lalu mohon tanya, di manakah perbedaan Konfusius dengan Kant? 康德理论一堆， Kant mempunyai teori yang banyak, 现实另外一套。 tetapi dunia prakteknya itu hal yang lain. 孔子怎么样呢？ Bagaimanakah dengan 我 Konfusius? 不大敢推论， Saya tidak berani mengambil 我 kesimpulan. 只能说孔子很想达到最高的善的地步。 Saya hanya bisa mengatakan Konfusius sangat mengharapkan bisa mencapai kebajikan yang tertinggi. 那么孔子有没有达到呢？ Lalu apakah Konfusius mencapainya? 他讲：“孰能无过？过而能改，善莫大焉。” Dan dia mengatakan siapakah yang tidak bisa berbuat kesalahan, dan kalau ada kesalahan dan dia bisa berubahnya itu Itulah paling baik. yang hal yang paling baik. 这个告诉我们，
孔子自己一定犯过错误。 Ini memberitahukan kepada kita bahwa Konghucu itu pastilah pernah melakukan kesalahan. 换句话说，你要至善是很好的， Dengan demikian engkau mau kebajikan yang tertinggi itu sangat 但 baik. 是你没有达到最高的善，也可以了解的。 Tetapi kalau engkau tidak bisa mencapai kebajikan yang tertinggi itu 这 juga 样 bisa 呢， dimaklumi. 你就需要悔改。 Dengan demikian engkau perlu bertobat. 这是圣经耶稣的要求。 Ini adalah tuntutan daripada Yesus di dalam 我 Alkitab. 来不是找义人悔改， Aku datang bukan mencari orang yang benar untuk 我来 bertobat, 是呼召罪人，使他们可以悔改。 tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya mereka 那么 bertobat. 整个问题最困难的一点在哪里呢？ Lalu di manakah kesulitan yang terbesar daripada semuanya ini? 最好的人还能犯罪， Orang yang terbaik sekalipun masih bisa berdosa, 但是呢， tetapi 耶稣凭着什么完全没有犯罪？ berdasarkan apakah Yesus sama sekali tidak berdosa? 这个问题不但是孔子需要知道的， Pertanyaan ini bukan saja Konghucu harus tahu, 这个问题不但是我们需要明白的。 pertanyaan ini bukan saja kita harus mengerti, 那这个问题呢， tetapi pertanyaan ini 康德没有办法知道， kan tidak berdaya untuk 他 mengetahuinya. 就这样过一个不做礼拜、不信耶稣的生活，到他死的地步。 Dengan demikian dia melalui hidup yang tidak ikut kebaktian, tidak percaya kepada Yesus sampai kepada hari kematiannya. 像康德这样的人，可惜吗？ Apakah orang yang seperti Kan ini kasihan sekali? 像康德这样的人，可怜吗？ Apakah orang yang seperti Kan ini kasihan dan sayang sekali? 我研究哲学几十年， Puluhan tahun saya meneliti filsafat. 我只能说太多事情我不明白了。 Saya hanya bisa mengatakan terlalu banyak hal yang saya tidak mengerti. 但我又没有责任什么都要明白， Tetapi saya juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengerti segala hal. 我有责任好好顺服上帝， Saya mempunyai satu tanggung jawab untuk mentaati Tuhan dengan baik, 好好跟随耶稣。 mengikuti Yesus dengan 我们 baik. 跟随耶稣不等于我们就一定能够像耶稣， Mengikut Yesus tidak berarti kita pasti bisa sama seperti Yesus. 因为我们跟随耶稣的根本就是罪人要跟随上帝的儿子。 Karena dasar kita mengikut Yesus adalah kita sebagai orang yang berdosa mau ikut kepada anak Allah itu. 而耶稣从起初就不是罪人， Yesus dari awalnya sudah memang bukan orang yang 他从 berdosa. 父出来到了世界， Dia keluar dari Bapa masuk ke dalam 他 dunia. 是从圣者的身份来做榜样。 Dari statusnya sebagai Sang Kudus, dia datang menjadi teladan. 康德盼望行善， Kan mengharapkan bisa melakukan kebajikan. 耶稣就是善者， Yesus adalah Sang Kebajikan. 耶稣就是圣者， Yesus juga adalah Sang Kudus. 耶稣就是那个义者。 Yesus juga adalah Sang Kebenaran. 所以我们不是效法耶稣，跟耶稣盼望可以成功， Maka kita bukan meneladani Yesus, kita mengikuti Yesus mengharapkan kita bisa berhasil. 我们是跟随耶稣，因为他是善者、圣者本身在世界上的表现。 Kita mengikut Yesus karena dia adalah pernyataan daripada Sang Kudus, Sang Kebenaran di dalam dunia ini. 这一方面，你看见 Dalam 为什么康德有三大失败？ Dalam hal ini saudara bisa melihat mengapa Kan memiliki ketiga kegagalan yang besar. 再说康德的三大失败， Sekali lagi saya katakan tiga kegagalan Kan yang 他 besar. 信有上帝， Dia percaya Allah itu ada, 他跟上帝的关系模模糊糊， tetapi hubungannya dengan Tuhan itu kabur. 他盼望世界达到和平。 Dia mengharapkan dunia bisa mencapai perdamaian, 结果世界在康德以后200-300年越来越不和平。 tetapi dunia selama 200-300 tahun sesudah Kan itu semakin tidak ada perdamaian. 第三， Yang ketiga, 康德以为人类已经成年了， Kan mengira manusia itu sudah akil balik, sudah menjadi dewasa. 今天人类是越来越离开上帝的善，离开上帝的义，越来越败坏。 Tetapi dunia sekarang ini semakin jauh daripada kebajikan Allah, semakin jauh dari keadilan kebenaran Allah dan semakin jahat. 康德所带来的 Enlightenment era， Zaman pencerahan yang didatangkan oleh Kan ini, 人是越来越坏， tetapi justru manusia semakin rusak 人 dan 越来 jahat. 越不信， Manusia semakin tidak percaya. 人越来越不和平。 Manusia semakin tidak ada perdamaian. 世界的哲学家 Maka 不是人类的救主， maka filsuf di dalam dunia ini bukanlah juru selamat manusia. 基督徒与他们不同地方哪里？ Di manakah perbedaan orang Kristen dengan 第 mereka? 一，承认我们原是
罪人， Kita mengakui kita awalnya tadinya adalah orang yang berdosa. 我们是没有办法自己帮助拯救自己的。 Kita adalah manusia yang tidak bisa menolong kita sendiri. 我们要承认耶稣是义者， Kita harus mengakui Yesus adalah sang kebenaran. 耶稣是圣者， Yesus adalah sang kudus. 耶稣是人类总代表。 Yesus adalah perwakilan total daripada umat manusia. 基督耶稣降世，为要拯救世人。 Kristus Yesus datang ke dalam dunia demi untuk menyelamatkan orang dalam dunia yang berdosa. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 我盼望今天你找到人类真正的盼望是在耶稣基督。 Saya mengharapkan saudara hari ini menemukan pengharapan yang sesungguhnya daripada umat manusia itu ada pada diri Yesus 你 Kristus. 发现人类真正的榜样是耶稣基督。 Saudara akan menemukan bahwa teladan yang sesungguhnya daripada manusia adalah Yesus Kristus. 愿主赐福给我们， Kiranya Tuhan memberkati kita 给我们的信心不是没有根据的， supaya iman kita bukanlah tidak 给 berdasar, 我们对耶稣的认识不是模糊的。 supaya pengenalan kita terhadap Yesus bukan kabur. 求主借助基督拯救我们，帮助我们，提醒我们。 Kiranya Tuhan melalui Kristus menolong kita, Menyelamatkan menyelamatkan kita, menolong kita dan mengingatkan kita 把我们带到神的面前， dan membawa kita ke hadapan Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 对康德的理论全部讲完了， Terhadap argumen daripada Kant semua sudah 下 diselesaikan. 个礼拜开始， Mulai minggu depan 我们进入一个新的系统。 kita akan masuk ke dalam satu sistem yang 什么 baru. 系统呢？我 Sistem apakah 先 itu? 宣布这个题目： Saya akan mengumumkan dulu temanya hari ini. 耶稣受试探。 Yesus dicobai 那么要很清楚的分析， dan kita akan menguraikan secara jelas 为什么神的儿子到世界上来，还要接受魔鬼的试探？ mengapa anak Allah datang ke dalam dunia masih harus melalui pencobaan daripada si setan. 怪不得我们这亚当的后代没有办法脱离试探。 Tidak heran kita sebagai keturunan daripada Adam kita tidak bisa luput daripada pencobaan ini. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita 我 berdoa. 请提摩太长老到台前来， Penatua Timothy Sidik 来带 naik 领 ke 我们 atas 做一个祷告。 untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini dengan penjelasan dari hamba-Mu kami bisa mengerti. 我们在天上的父，我们接受你今天早上的仆人所讲解的，我们能够明白，我们感谢你。 Tuhan, kami sebenarnya orang yang tidak layak dan tidak sanggup melakukan apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. 主啊，我们也是不配，我们也是不能够行什么是好的事情。 Tetapi kami bersandar pada Sang Kudus dan Sang Kebenaran dan Sang Kebajikan. 可是我们要依靠那圣者、那义者、那善者。 Kiranya melalui Yesus Kristus yang mendorong akal budi kami untuk melakukan hal yang baik di 但 hadapan 愿主 Engkau. 借着主耶稣基督能够激励，能够赐给我们力量，来行出你要我们做的一切事情。 Tolonglah setiap kami Tuhan. 求主帮助我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。